Salam sejahtera kepada dokter dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, kami dari Parakumpulan 11 akan membentangkan tentang tajuk kami, yaitu menangani isu 3R sebagai sebahagian daripada usaha memperkasakan literasi media digital dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Elisa Maria Sylvester Banting. Dan bagi pengenalan, isu 3R ini memerlukan usaha yang sangat tinggi bagi mengekalkan perpaduan dan keharmonian agar dapat dilaksanakan oleh kerajaan. Masalah isu-isu yang dihadapi oleh 3R ini akan menjadi serius apabila menyentuh perkara yang mempunyai kaitan dengan 3R. Bagi literasi media digital pula, ini dilihat sebagai strategi untuk mengekalkan rakyat Malaysia bagi menyedarkan diri bahawa generasi sekarang memang lebih dekat dengan internet, dengan teknologi sekarang, kerana teknologi ini boleh dibawa ke mana-mana sahaja supaya dapat mendapat info yang lebih cepat dan efisien. Seterusnya, bagi sambungan pengenalan tadi, isu 3R dan literasi media digital ini mempunyai kaitan dengan mencari cara untuk menangani isu 3R ini dalam kalangan rakyat Malaysia dan pelajar universiti. Dengan keadaan dunia sekarang disebabkan portal berita dalam talian semakin lama semakin tinggi dengan pertumbuhan maklumat yang salah, terutama sekali yang mempunyai kaitan dengan isu 3R. Seterusnya, bagi objektif tugasan pula, kita ada 5 objektif di sini, yaitu yang pertama, mencari cara untuk menangani isu 3R untuk memperkasakan literasi media digital dalam kalangan pelajar UMS. Yang kedua, mengkaji contoh atau masalah dalam situasi yang mempunyai kaitan dengan isu 3R. Ketiga, yaitu analisis situasi yang ada kaitan dengan isu 3R dan juga literasi media digital pada yang sama mempunyai kaitan juga dengan undang-undang yang berkaitan. Yang keempat, yaitu menilai tahap kemahiran literasi media digital dalam kalangan pelajar dalam membezakan fakta yang sahih di media sosial. Objektif yang terakhir yaitu menganalisis kesan manipulasi sentimen 3R dan cara clickbait dalam portal berita atas talian terhadap kepercayaan pengguna digital. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang konteks isu 3R di Malaysia. 3R merujuk kepada kaum, agama, dan institusi diraja. Ketiga-tiga elemen ini sangat sensitif dan penting dalam pembentukan identiti negara Malaysia. Ketiga-tiga elemen ini dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan dan mempunyai kaitan rapat dengan perpaduan serta keharmonian masyarakat majmuk. Dari aspek kaum, Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India dan kaum bumi putera lain. Kepelbagaian ini merupakan kekuatan negara, namun kadangkala isu berkaitan hak istimewa, pendidikan pekerjaan dan ekonomi boleh menimbulkan perdebatan. Oleh sebab itu, perkara 153 Perlembagaan Persekutuan sering menjadi topik yang sensitif dalam masyarakat. Seterusnya ialah aspek agama. Islam merupakan agama persekutuan, manakala agama lain bebas diamalkan dengan aman dan damai. Walau bagaimanapun, isu seperti penggunaan istilah agama Allah, mazmum undang-undang syariah dan aktiviti dakwah boleh menimbulkan salah faham sekiranya tidak dibincangkan dengan berhati-hati. Penyalahgunaan isu agama juga boleh mencetuskan ketegangan antara masyarakat. Selain itu, institusi diraja merupakan lambang perpaduan dan kestabilan negara. Raja-raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan penting sebagai ketua agama Islam dan pelindung adat Melayu. Oleh itu, sebarang penghinaan atau penyebaran fitnah terhadap institusi diraja boleh menimbulkan kemarahan masyarakat serta mengganggu keharmonian negara. Dalam era digital, isu 3R menjadi lebih mencabar kerana maklumat dapat disebarkan dengan sangat pantas melalui media sosial. Berita palsu, maklumat yang dimanipulasi dan kandungan provokatif boleh menjejaskan perpaduan serta mengelirukan masyarakat. Oleh itu, masyarakat perlu mempunyai pemikiran yang kritis dan sentiasa menghormati kepelbagaian kaum, agama dan institusi diraja bagi memastikan keamanan serta kestabilan negara terus terpelihara.
Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dalam 4.0, yaitu impak pengabaian isu 3R terhadap keselamatan negara dan kesejahteraan sosial. Pertama sekali, impaknya ialah hakisan perpaduan kaum dan integrasi nasional, di mana kepercayaan antara kaum itu akan terhakis bila adanya ucapan yang menyentuh isu 3R. Selain itu, integrasi nasional juga akan lemah dan akan menyebabkan matlamat bangsa Malaysia ini gagal jika retorik perpecahan berterusan. Seterusnya, identiti nasional akan terhakis apabila rakyat Malaysia ini lebih melihat diri mereka sebagai sebuah kelompok etnik ataupun agama berbanding sebagai warga negara Malaysia. Dan seterusnya ialah resiko konflik meningkat seperti yang berlaku pada 13 Mei, di mana kegagalan mengurus isu sensitif seperti kedaulatan sultan, keistimewaan Melayu dan bahasa kebangsaan boleh menyebabkan kepada ketegangan yang menjejaskan keselamatan negara. Seterusnya, impak yang kedua ialah ketidakstabilan politik dan ancaman ketenteraan awam, di mana lompat parti selepas PRU 14 ini dia menyebabkan ketidaktentuan pemerintahan, di mana amalan lompat parti ini dia menyebabkan berlakunya ketidakstabilan yang menjejaskan kelancaran tadbir urus, malah turut membuka ruang kepada eksploitasi isu sensitif demi kelangsungan politik yang seterusnya membawa ancaman serius kepada ketenteraman awam. Seterusnya ialah dasar keselamatan yang tidak konsisten. Contohnya, larangan terhadap bot pancung telah ditarik balik dan aset ketenteraan yang lewat diberikan. Seterusnya, berlaku juga manipulasi isu 3R sebagai propaganda politik bila kedudukan itu tergugat, di mana apabila kedudukan politik tergugat nih, retorik 3R ni dia kerap digunakan sebagai senjata propaganda untuk mengelirukan rakyat dan menimbulkan polarisasi. Terusnya, media sosial yang digunakan untuk menyebarkan propaganda dan berita palsu telah menyebabkan berlakunya kepanikan moral. Jadi, di dalam berita palsu yang mempunyai kandungan yang berkaitan dengan perkauman atau penghinaan terhadap institusi beraja yang direka khusus, pada ketika itu mereka menggunakan cara ini untuk tujuan kempen pilihan raya melalui aplikasi seperti WhatsApp dan Facebook. Dan perkara ini dia bukan saja menjejaskan kredibiliti institusi kerajaan, tapi hal ini juga boleh menyebabkan berlakunya panik dalam kalangan masyarakat, dan kegagalan media dalam menyalurkan maklumat yang sahih ini juga boleh menyebabkan rakyat bertindak berdasarkan emosi dan bukannya rasionaliti. Dan yang terakhir ialah penularan disinformasi dan berita palsu 3R. Seperti yang saya sudah katakan tadi, di mana media sosial ini merupakan salah satu platform utama yang digunakan untuk menyebarkan berita palsu tanpa tapisan, dan perkara ini menyebabkan berlakunya disinformasi 3R, di mana berita palsu yang disebarkan ini telah mewujudkan kebencian, keresahan dan kepanikan moral di antara masyarakat. Sebagai contoh, krisis yang berlaku di Lahad Datuk dan di kampung Simunul, di mana kabar angin yang begitu tidak terkawal telah menyebabkan banyak masyarakat yang hidup dalam ketakutan pada ketika itu. Dan disebabkan oleh penyebaran berita palsu tanpa tapisan ini, ia menyebabkan masyarakat saling salah faham dan saling berprasangka buruk, dan pastinya hal tersebut menyebabkan berlakunya perpecahan agama dan perkauman. Hal ini dia jelas menunjukkan di mana teknologi komunikasi moden ini dia bertindak sebagai pedang bermata dua yang mempunyai potensi besar untuk memperkukuh perpaduan melalui pendemokrasian maklumat. Namun, pada masa yang sama, boleh juga meruntuhkan keamanan negara sekiranya kredibiliti maklumat ini yang disebarkan itu tidak sah. Dan melalui penularan disinformasi ini juga akan menyebabkan adanya berlaku kesan psikologi, di mana masyarakat yang terlalu menerima berita-berita palsu yang tidak ditapis itu akan menyebabkan banyak masyarakat yang saling membenci antara satu sama lain, dan mereka juga bertingkah laku agresif. Baiklah, beralih kepada strategi menangani isu 3R. Strategi yang paling berkesan adalah melalui pendidikan dan kurikulum, di mana literasi media digital perlu dimasukkan secara formal dalam pembelajaran supaya pelajar bukan saja tahu menggunakan media sosial, tetapi juga tahu menilai kesahihan maklumat, membezakan fakta daripada propaganda, dan mengenal pasti unsur provokasi sebelum berkongsi. Strategi seterusnya adalah penguatkuasaan undang-undang, di mana kerajaan perlu bertindak tegas tetapi adil.
Kerangka undang-undang seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 penting untuk mengekang kandungan yang melampau, namun pelaksanaannya mesti jelas supaya tidak disalah tafsir sebagai alat untuk menyekat kritikan yang membina. Strategi seterusnya ialah komunikasi dan kesedaran awam. Kempen anti penyebaran isu 3R perlu disampaikan dalam bahasa yang dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda melalui pempengaruh media sosial dan bahan komunikasi yang ringkas tetapi berkesan. Di samping penggunaan portal semakan fakta seperti sebenarnya.my juga perlu diperkasa. Pendekatan ini penting kerana ucapan kebencian dan maklumat palsu cepat tular, jadi masyarakat mesti diberi alat untuk menyemak semula sebelum mempercayai atau berkongsi. Akhir sekali, strategi teknologi dan gabungan platform sangat penting. Platform seperti Meta, TikTok, dan X perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mempercepat pengesanan, penandaan, dan penurunan kandungan yang berunsur hasutan atau kebencian. Jika diringkaskan, isu 3R tidak boleh ditangani oleh satu strategi sahaja. Pendidikan membina kesedaran, undang-undang memberi batasan, komunikasi awam membentuk sikap, dan teknologi membantu mengesan awal. Keempat-empat pendekatan atau strategi yang saya telah sebutkan ini perlu bergerak serentak supaya usaha memperkasakan literasi media digital dalam kalangan rakyat Malaysia benar-benar berkesan. Walaupun strategi yang dibincangkan sebelum ini bersifat holistik, masih wujud beberapa cabaran yang perlu ditangani dengan berhati-hati dalam pelaksanaannya. Cabaran pertama ialah garis pemisah antara kebebasan bersuara dan ucapan kebencian. Media sosial sememangnya memperluas ruang wacana terbuka, namun pada masa yang sama turut membuka ruang kepada penyebaran maklumat tidak tepat dan ucapan kebencian. Cabaran kedua ialah ancaman akaun palsu, bot dan cyber troopers yang sering digunakan untuk menyamar identiti pelaku sebenar. Penyebaran berita palsu bukan sahaja disebarkan oleh pengguna biasa, malah turut digerakkan sebagai komunikasi strategik oleh rangkaian cyber yang dibayar atau berkhidmat kepada kepentingan politik tertentu. Cabaran yang ketiga ialah ketegangan politik. Isu 3R sering dimanipulasi sebagai alat propaganda dan pembentukan persepsi politik. Media sosial, khususnya ketika berlaku musim pilihan raya, seringkali dipenuhi propaganda, disinformasi dan maklumat berlebihan yang menjejaskan kualiti keputusan politik pengundi. Secara keseluruhannya, pelaksanaan strategi menangani isu 3R menuntut pendekatan yang lebih cermat, konsisten dan bersepadu kerana cabaran yang dihadapi melibatkan dimensi undang-undang, teknologi, politik dan tingkah laku masyarakat secara serentak. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan literasi media digital dalam menangani isu 3R. Literasi media digital bukan sekadar kemahiran menggunakan teknologi atau media sosial, tetapi juga keupayaan untuk memahami, menilai dan mentafsir maklumat secara kritis. Kemahiran ini sangat penting bagi memastikan masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan maklumat palsu atau kandungan yang bersifat provokatif. Peranan pertama literasi media digital ialah membentuk pemikiran kritis. Pengguna yang celik digital tidak akan terus mempercayai sesuatu maklumat yang diterima. Sebaliknya, mereka akan menyimak fakta terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan atau berkongsi maklumat tersebut kepada orang lain. Peranan kedua ialah menggalakkan budaya semakan fakta. Pada masa kini, masyarakat boleh menggunakan platform seperti sebenarnya.my untuk mengesahkan kesahihan sesuatu berita. Amalan ini dapat mengurangkan penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan isu kaum, agama dan institusi diraja. Selain itu, literasi media digital juga membantu membentuk kewarganegaraan digital yang bertanggungjawab. Pengguna media sosial perlu memahami bahawa kebebasan bersuara mempunyai batas tertentu dan tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian, penghinaan atau fitnah. Mereka juga perlu sedar bahawa tindakan di media sosial tetap tertakluk kepada undang-undang. Di samping itu, literasi media digital membantu masyarakat memahami bagaimana algoritma media sosial berfungsi. Algoritma sering memaparkan kandungan yang selari dengan pandangan pengguna
yang boleh menyebabkan seseorang hanya melihat satu perspektif sahaja. Oleh itu, pengguna yang celik digital akan berusaha mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang lebih seimbang. Akhir sekali, masyarakat yang mempunyai tahap literasi media digital yang tinggi boleh bertindak sebagai ejen keamanan cyber. Mereka tidak akan membalas provokasi dengan kemarahan, sebaliknya akan melaporkan kandungan yang mengandungi unsur hasutan, fitnah atau kebencian kepada pihak berkuasa dan pentadbir platform. Kesimpulannya, literasi media digital memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani isu 3R. Dengan pemikiran kritis, semakan fakta, etika digital dan sikap bertanggungjawab masyarakat dapat membantu mengekalkan perpaduan, keharmonian dan kestabilan negara Malaysia. Seterusnya ialah 7.0, strategi pemerkasaan literasi media rakyat. Bagi mendepani gelombang maklumat palsu, strategi utama yang perlu dilaksanakan adalah menerusi pemerkasaan kurikulum pendidikan literasi digital secara holistik bermula dari peringkat sekolah sehingga ke Menara Gading. Usaha ini perlu disusuli dengan penerapan elemen kewarganegaraan digital yang berteraskan prinsip akhlak, etika cyber serta kaedah tabayun dalam sistem pendidikan negara. Selain itu, program berbentuk bengkel advokasi, seminar kesedaran cyber dan kempen literasi media anjuran institusi pendidikan tinggi dengan kerjasama komuniti setempat wajar dipergiat demi merapatkan jurang literasi. Akhir sekali, strategi ini diperkukuh melalui pengoptimuman platform semakan fakta nasional sedia ada seperti portal sebenarnya.my. Melalui integrasi ini, teknologi kecerdasan buatan AI, tempatan serta penyediaan dan ekosistem bantuan teknikal seperti sistem bot semakan fakta automatik yang mudah diakses melalui aplikasi pemesejan popular seperti WhatsApp dan Telegram. Contoh isu dan cadangan penyelesaian dari perspektif viraliti semasa, kontroversi kenyataan ahli Parlimen Teresa Kok berhubung isu pensijilan halal pada September 2014 jelas mencerminkan kerapuhan literasi digital masyarakat Malaysia. Isu ini telah dieksploitasi secara melampau di platform media sosial seperti TikTok sehingga mencetuskan ketegangan kaum dan agama serta membina tembok pemisah partisan yang tegas. Keadaan ini menjadi lebih rumit berikutan kekaburan peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang menyukarkan masyarakat memahami proses jelas antara hak bersuara dengan kesalahan jenayah cyber. Sebagai langkah proaktif, cadangan penyelesaian yang paling tuntas adalah menerusi tindakan penguatkuasaan bersepadu dan pantas antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pihak pentadbir platform mikro seperti ByteDance dan Meta. Pada masa yang sama, agensi media arus perdana bersama pihak universiti perlu bertindak sebagai ejen pengamanan cyber secara kolektif melalui penyebaran naratif balas berupa infografik penjelasan yang neutral, sahih dan mudah difahami. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja ini sangat sensitif, dilindungi perlembagaan dan mudah dimanipulasi melalui media sosial. Dan kesedaran masyarakat adalah sangat penting untuk jaga keharmonian kaum, hormati agama dan kedaulatan institusi diraja. Literasi media digital juga menjadi benteng utama untuk menilai kesahihan sumber, elak berita palsu dan provokasi politik. Terusnya, penguatkuasaan undang-undang seperti Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia perlulah telus dan seimbang dengan semakan fakta serta tindakan pantas dari PDRM dan SKMM. Dan antara strategi komunikasi awam ialah kempen kesedaran, kolaborasi dengan pempengaruh, portal semakan fakta seperti sebenarnya dan My, dan sokongan teknologi AI tempatan. Dan pendekatan holistik yang boleh dilakukan ialah melalui pendidikan, undang-undang, komunikasi, teknologi untuk membina masyarakat kritis, bertanggungjawab dan berdaya tahan. Sekian dan terima kasih.